Nama diberi Nurkaisah Firzana binti Muhammad Hadi, nombor matrik D202010292598, ijazah sarjana muda pengurusan sumber manusia. Ini merupakan pentaksiran akhir bagi subjek falsafah ilmu UPU 3132. Hasil daripada tugasan khas ini telah memilih satu tajuk iaitu perbandingan antara metod didaktif dan metod induktif. Didaktif berasal daripada bahasa Latin iaitu dedicere yang membawa erti membawa atau menuju daripada. Induktif juga berasal daripada bahasa Latin iaitu inducere bermaksud membawa atau menuju kepada. Kaedah didaktif ialah salah satu cara menganalisis kesimpulan umum atau generalisasi yang dihuraikan menjadi contoh atau fakta konkret untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Cara menganalisis data dan melakukan penulisan yang berdasarkan kepada pola berfikir mencari pembuktian dengan berpandukan kepada dalil yang umum terhadap hal-hal yang khusus. Dalam proses ini, ianya perlu dilakukan berulang kali supaya kesimpulan yang dibuat benar-benar sahih dan tepat. Kaedah induktif adalah bertentangan dengan kaedah didaktif. Contoh dan fakta konkret diterangkan terlebih dahulu dan kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan atau generalisasi. Pola berfikir yang mencari pembuktian dari hal-hal yang bersifat khusus untuk sampai kepada dalil yang umum. Untuk diringkaskan supaya mudah difahami, didaktif bermaksud kita membuat kesimpulan terlebih dahulu, barulah mencari fakta dan contoh-contoh yang ada bagi menyokong kesimpulan. Misalnya, pada era globalisasi ini sangat mempermudah masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas dan berkomunikasi jarak jauh. Maka dengan demikian, penggunaan media komunikasi harus ditunjang dengan pendidikan akhlak agar dapat menghindarkan dari penyalahgunaan teknologi. Sebaliknya pula bagi induktif, kita perlu mencari fakta dan bukti terlebih dahulu untuk membuat kesimpulan. Sebagai contoh, apabila kita perlu menulis karangan, perlulah ada pengenalan, isi kandungan dan kesimpulan. Biasanya di bahagian pengenalan, kita akan mencari fakta seperti maksud dari kamus dewan dan sebagainya. Manakala di bahagian isi kandungan, kita akan menghuraikan fakta dan contoh-contoh sedia ada bagi menyokong penyataan. Dan akhirnya barulah kita dapat menyimpulkan penulisan tersebut. Perbandingan di antara didaktif dan juga induktif. Dalam didaktif, peraturan lalu lintas mesti dipatuhi sebaik mungkin. Peraturan itu tidak dibuat untuk menyukarkan pemandu memandu kenderaan mereka di jalan raya. Walau bagaimanapun, peraturan dibuat untuk ketenteraman dan keselamatan pemandu. Malangnya kerana tidak mematuhi peraturan lalu lintas, banyak kemalangan berlaku. Contohnya ialah bilangan kenderaan bermotor yang membawa melebihi had laju sehingga membahayakan nyawanya juga orang sekeliling. Terdapat banyak kemalangan yang berlaku akibat pelanggaran jalan raya ini. Malah melihat beberapa saat untuk lampu isyarat berhenti adalah sesuatu yang harus diutamakan demi keselamatan bersama kerana masyarakat telah terbiasa apabila lampu bertukar warna kuning, maka mereka akan memecut selaju mungkin. Selain keselamatan jalan raya, kelengkapan dokumen pemanduan perlu diambil kira seperti lesen memandu dan pendaftaran kenderaan. Justeru suasana jalan raya yang teratur dan selamat dapat diwujudkan. Manakala dengan kaedah induktif, terdapat banyak kes kemalangan yang berlaku sama ada motosikal beroda 2 dan beroda 4. Kemalangan berlaku atas sebab-sebab yang tidak logik. Contohnya sengaja melanggar persimpangan rel atau sebab tergesa-gesa dan juga yang melalui lampu merah yang jelas memberi amaran untuk berhenti dan jelas pelanggaran lalu lintas. Malah ada segelintir pihak beranggapan peraturan jalan raya yang dibuat hanya menyusahkan pemandu. Padahal fungsi peraturan jalan raya adalah untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. Malah jika anda mahu menunggu beberapa saat sahaja sehingga lampu isyarat atau lampu merah bertukar kepada lampu hijau, ia adalah sesuatu yang perlu diutamakan demi keselamatan bersama. Selain keselamatan jalan raya, kelengkapan dokumen pemanduan perlu diambil kira seperti lesen memandu dan pendaftaran kenderaan. Ini akan mewujudkan persekitaran jalan raya yang teratur dan selamat. Peraturan lalu lintas bukan dibuat untuk dilanggar tetapi untuk dipatuhi sebaik mungkin.
konsumtif, iaitu belanja berlebihan. Tingkah laku konsumtif menjadi virus yang meluas dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kehadiran teknologi canggih yang memudahkan pembelian barangan yang diingini menjadi pencetus kepada tingkah laku konsumtif ini. Apatah lagi bagi mereka yang aktif di laman sosial seperti TikTok, Shopee, Lazada, Instagram dan lain-lain. Setiap kali membuka rangkaian sosial ini dapat melihat pelbagai iklan yang menggoda. Menjual barang melalui sistem dalam talian ini sangat mudah untuk menarik minat pengguna. Perkhidmatan penghantaran barang juga semakin mudah dengan melayani pelanggan untuk menghantar barang yang dipesan melalui dalam talian. Walau bagaimanapun, tingkah laku konsumtif ini harus diawasi dan dikawal dengan betul. Semestinya semua orang tidak mahu menggigit jari pada setiap hujung bulan. Manakala bagi contoh induktif, kemudahan capaian internet seperti mengakses rangkaian sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan mengakses apa sahaja yang diperlukan melalui internet dengan hanya menggunakan peranti mudah alih menjadikan masyarakat kita banyak bercakap dan belanja berlebihan. Contohnya, walaupun kita tidak memerlukan barang yang fungsinya sebenarnya kecil nilainya, tetapi tidak jarang kita membeli produk ini dari pelbagai kedai atas talian atau iklan yang terpapar di pelbagai rangkaian sosial melalui capaian internet yang pantas dan mudah. Sedar atau tidak, semua kemudahan ini mendorong kita untuk bersikap konsumtif dan lebih teruk ialah tingkah laku konsumtif semakin menular di kalangan masyarakat Malaysia. Sebenarnya kita haruslah bijak berbelanja dan juga berusaha untuk memastikan kita menjalankan perbelanjaan dalam keadaan yang teratur. Kaedah mana yang sesuai dipilih untuk membuat sesuatu keputusan adalah bergantung kepada diri sendiri dan juga situasi pada masa tersebut. Walaupun metod diduktif membolehkan kita untuk membuat kesimpulan terlebih dahulu, tetapi kita perlu mengambil kira dari pelbagai aspek supaya tidak mencejaskan dan membebankan keputusan kita. Maka jika memilih kaedah induktif, kita haruslah mencari segala bukti dan fakta dengan tepat agar kesimpulan yang dibuat dapat diberikan dengan jawapan yang padu.